6, kita boleh sama-sama mengetahui dengan lebih lanjut lagi tentang Atomy, terutama dalam 8 langkah kejayaan di Atomy. Nah, kenapa 8 langkah kejayaan ini penting? Sebab ini adalah satu sistem yang kita ikut di Atomy daripada Korea sampai ke Malaysia, dan dalam masa yang sama kita semua aplikasikan langkah-langkah ini untuk berjaya dalam Atomy. Dan kalau kita tanya saya, Jason, kalau 8 langkah ini akan membawa saya sampai ke mana? So 8 langkah ni kalau kita ikutkan, kita buat, paling kita akan sampai ke paling minimum ialah auto sales master. Yes, mean this is the step, 8 step kalau you nak capai auto sales master. Auto sales master ni adalah tahap di mana kita mendapat pendapatan pasif yang stabil di Atomy, di mana kita punya pendapatan antara 7,500 sehingga 15,000 setiap bulan secara pasif. So kalau anda nak dapatkan income ni dari Atomy, jadi malam ni kena pasang telinga. Siapa yang ada pen tu sila dengan kertas tuliskan nota-nota penting malam ni. Dan juga yang paling penting juga ingin kena membawa otak juga hati bersama dan dengar hati yang terbuka dan otak minda yang terbuka supaya anda boleh mendapat sebanyak yang boleh daripada saya malam ni. Okey. So Jason akan sharekan start di sini hari ini. So kita akan start pada hari ini ya. Okey, sekejap saya akan share screen. Okey. So I hope you all can see my slide. Sekejap saya akan big screen. So 8 langkah kejayaan di Atomy. Okey. Sebelum tu saya nak kongsikan dengan satu quote daripada Napoleon Hill berkatakan bahawa the starting point of all achievement is desire. Okey. So kalau kita nak titik permulaan dalam kejayaan, paling penting ialah kita punya kita punya desire, keinginan. Okay, keinginan untuk berjaya. Sangat penting ya. Jadi kalau kita sentiasa mempunyai minda ingin berjaya, jadi kita akan mendapat result, iaitu kita punya weak desire, sebab keinginan yang lemah akan membawa hasil lemah, betul tak? Jadi seperti masa kalau api itu kecil, maka dia punya haba itu akan lagi kecil. So sangat penting desire untuk sukses. Dan saya percaya malam ni anda semua join kelas ni sebab anda ada desire ataupun keinginan untuk berjaya itu yang sangat-sangat kuat. Okey? Betul tak? Betul lah? Okey, kita kena berinteraksi sikit. Okey, kalau betul, type ya. Type ya dekat chat box ataupun ya, okey? Alright. Sekejap saya tengah ada orang masuk lagi ni. Okay. Alright, saya teruskan. So, dalam 8 langkah kejayaan, langkah yang pertama ialah impian ataupun kita panggil dream. Okey? Kita kena ada dream. Sebab di Atomy kita tak payah terlampau bijak, terlampau pandai, terlampau kita panggil terlampau banyak duit, okey, untuk berjaya. Tapi modal, selain daripada modal perbelanjaan harian, modal yang anda perlukan ialah impian anda. Sebab bermimpi ini adalah percuma. Namun bukan semua orang ada impian. Okey, jadi sekarang penting kita kena bermula dengan step pertama, iaitu kena ada impian. Okey. Apa yang dimaksudkan dengan ada impian di sini? Okey, saya akan terangkan. Apa maksud dia ada impian? Ada impian maksud di sini ialah kita kena tetapkan sendiri impian kita. Sebab setiap orang ada impian berbeza, betul tak? Okey. Impian itu adalah sesuatu yang boleh membangkitkan potensi dalam diri kita. Okey, dan kita rasa seronok bila kita memikirkan kita punya impian. Your big why. Okey, macam kalau you cakap pasal makan, ada orang tu dia sangat seronok. Okey, ada orang cakap pasal melancong, dia sangat seronok. Okey, ada orang cakap pasal sport car, dia sangat seronok. Okay, something that can make you rasa seronok bila you nak memikirkan benda itu. Jadi impian ni tak semestinya adalah duit, okey, tak semestinya adalah wang, tapi dia adalah sesuatu yang make you want to terus memberi yang terbaik dan memberikan potensi dalam your get the best potential in yourself. Okey. Yang kedua, contoh impiannya adalah mungkin ada orang yang inginkan kesihatan yang lebih baik, ada orang yang ingin kebebasan kewangan dan masa, ada orang yang ingin melancong, ada juga orang yang ingin memberi kepada masyarakat, ada orang yang ingin give to somebody. Okey, jadi ini semua adalah impian-impian kita kena fikir. So malam ni selepas anda mendengar topik hari ini, saya harap anda semua boleh tidur, okey, bantang malam ni, think about what you really want in your life. Okey, tuliskan impian anda. Ingat, impian tu kena tuliskan, jangan kita bayang-bayang kat otak. So apa yang berlaku di Atomy, kita ada buku life scenario kan, kita tulis life scenario kita. Kalau you perasan dekat aplikasi Atomy, ada juga life scenario book kat situ. Sebenarnya kita boleh tulis dekat apps. Kalau kat apps dia takkan hilang, dia sentiasa kat situ.
Tak tahu you perasan ke tidak? You boleh tulis live scenario you sebenarnya dekat apps Atomi anda. Okey. Kalau anda takut kertas tu hilang, tulis dekat apps. Selagi apps tak delete, selagilah itu you punya impian tercatat di kertas tu. Okay, tuliskan impian anda. Okay. Jadi bila kita tuliskan impian, kita akan tetapkan maklumat kita dan kita akan membuat satu goal atau maklumat yang kecil dalam mencapai impian kita. Okay. So first step ialah you must have a dream. You mesti ada impian. Itu adalah satu faktor pertama. So langkah pertama anda dapat impian, anda kena bermula dengan satu end in mind, satu akhir in mind. Alright. People always say, always begin with an end in mind. Bermula dengan satu penghujung apa yang anda ingin. So bayangkan anda adalah pengarah. Anda adalah pengarah satu filem dalam minda anda. Means that you are the director of a film dalam hidup anda. Dan hari ini anda ada satu kuasa untuk mengubah. Jadi anda ingin memainkan filem-filem tu. Bagaimana anda berjaya satu hari nanti. Bagaimana anda dapatkan kereta impian anda. Bagaimana anda boleh dapatkan apa yang anda suka. Semua itu anda kena mainkan di dalam minda anda. Dan dengan itu barulah kita boleh mempunyai impian yang sangat nyata. Mesti very, very real. Macam tengok wayang. Okay? So that is very important. First thing, tetapkan impian anda. Okay? Kedua, lepas kita ada impian, kita kena masuk step kedua, iaitu kita kena azam. Determination. Azam yang kuat. These first two step adalah perkara yang kita kena sediakan diri kita sendiri. It's more on the mind. On the mind kita. Okay? Kita kena fikir in our mind dulu. Okay? Apa maksud keazaman? Keazaman maksudnya ialah kita ada komitmen untuk berubah. Okay, bila kita berazam, kita mesti ada komitmen, betul tak? Kalau kita tak ada komitmen, macam mana kita nak berubah? Ada orang tu dia cakap banyak, tapi tak ada komitmen. Jadi, tak akan berubah. Ramai orang di luar sana, kalau anda tanya dia, anda mau duit ke? Anda ingin kaya? Anda ingin berjaya? Semua orang cakap, ya saya ingin berjaya. Tapi masalahnya di luar sana, sangat orang berjaya. Kenapa? Sebab mereka tak ada komitmen untuk berubah. Okay? Komitmen maksud dia, anda kena proaktif dalam pilihan anda. Anda buat pilihan kan, betul tak? Ingat, kita tak boleh kawal ekonomi. Ekonomi di luar hari ini tak baik. Kita tak boleh salahkan kerajaan, salahkan parti politik, salahkan tauke kita, salahkan industri. Tapi kita pasti boleh kawal ekonomi kita. You can control your economy, right? You cannot control the economy of the world ataupun negara, tapi anda pasti boleh mengubah ekonomi anda sendiri di dalam keluarga anda melalui Atomi. So bila anda buat pilihan untuk mengubah ekonomi anda, okay, walaupun ekonomi luar tengah tak baik, anda pilih untuk ubah ekonomi anda melalui Atomi, maka anda telah membuat satu pilihan untuk berubah. Jadi sangat penting ialah bila anda berazam, anda kena positif. Very positive in mind. Okay, positif, kenapa kita kena positif? Sebab sekarang kalau kita nak membuat sesuatu, biasanya dalam masa minggu pertama, bila kita cakap kita nak buat Atomi, kadang-kadang orang tu minggu pertama dah tewas. Balik dah macam lemah. Okey. Rasa tak bermaya sebab dia tak ada positive mindset. So macam mana mendapatkan positive mindset ini? Positive mindset ini maksudnya kita kena first of all bergaul juga dengan orang-orang yang positif. Bergaul juga dengan orang-orang yang berjaya. Bergaul dengan orang-orang yang boleh membantu kita. Okey. Kata pepatah Melayu, masuk kandang kambing mengembek. Betul tak? Masuk kandang lembu bunyi apa? Mungulah. Okay, so kalau kita mix more with orang yang berjaya, kita akan lebih berjaya. Sebab ada satu quote mengatakan bahawa kita adalah purata average 5 orang yang kita mix around. Kalau you mix dengan 5 orang yang berjaya, you akan salah satu orang yang berjaya. Itu adalah average, you ada average. Okay, jadi positif itu adalah sangat penting kalau kita nak berjaya. Positif. Now, positif ni juga adalah kenapa positif penting ialah sebab positif ni ada dua cara kita tengok benda itu. Maksud dia, kalau benda sesuatu berlaku, kita akan perasa dia negatif. Negatif pasti akan berlaku dengan hidup kita. Tapi how we see it. Contohnya, kalau kamu tengok handphone saya hari ini, dia macam satu garis, satu shape begitu kan. Tapi kalau kamu tengok dari sudut lain, dia macam besar. Okey? Banyak perkara dalam hidup kita, kalau kita tengok dari sudut yang berbeza, sebenarnya dia punya benda tu ada berbeza. Okey, kalau anda menghadapi rejection, okey, dah dengar Puan Azini cakap pasal Atomi, berkobar-kobar nak keluar kongsi Atomi. Tapi bila jumpa dengan 2 no, terus kecewa macam tak nak buat dah. 2 orang je.
dah kecewa. Kalau orang minda yang positif, dia akan tahu. Saya akan cari sampai orang ketiga, akan ada yes nanti. So bila dia jumpa orang pertama no, tak apa. No yang pertama je, teruskan. No lagi. No yang kedua, tak apa, teruskan. Sebab kita tahu, pasti ada orang yang yes nanti. Jadi kalau orang yang positif, cakap apa? Saya pasti jumpa yes yang ketiga nanti. Right? 3, there will be 1 yang say yes. Tapi kalau orang negatif, dia 2 orang cakap no, dia cakap ini adalah end of the world. Tak ada harapan buat Atomy dah. Baru 2 orang dah give up on Atomy. Itu baru 2 orang. Belum lagi orang say no 20 orang, 30 orang. Jadi kalau kita azam yang kuat, kita ada positif iman, maka kita akan boleh mampu meneruskan kejayaan kita di dalam Atomy. Dalam kita buat segala perkara pun sama. I nak cerita satu perkara dulu. Dulu masa saya dekat Sabah, I was working in Sabah. Pernah sekali, saya tengah jalan di tengah jalan. Sabah masa itu dia punya ada kes mencuri mencuri besi. Besi ya, mereka curi besi untuk digadaikan. So I was walking on the street in Sabah one day, dan tiba-tiba bila saya jalan bersama dengan saya berkawan di sebelah saya, jalan, tiba-tiba saya hilang. Saya hilang ni bukan magic. Saya hilang sebab saya jatuh. Jatuh ke mana? Jatuh kat lubang tu, lubang parit tu. Tak, lubang parit ni ada penutup. Penutup besi yang berat tu. Ada orang mencuri penutup tu. Jadi saya hilang, saya jatuh ke dalam tu. Hampir separuh badan saya jatuh. Punyalah kotor dan bau. Dah lah saya pakai smart nak pergi kerja pula. So hari itu baru pagi, baru nak keluar bekerja. Lepas makan sarapan pagi. Jadi kalau saya negatif, saya akan cakap, saya akan sumpah. Sumpah apa? Sumpah orang yang mencuri besi itu. Sumpahlah, apalah Sabah ni. Apalah, saya akan sumpah negatif. Tapi kalau saya positif, saya buat apa tahu hari itu? Apa yang saya fikir ialah, kenapa lah saya ni buta? Kenapa ni saya sangat lalai? Kenapa saya tak nampak lubang tu? Jadi saya yang bersalah sebenarnya. Saya yang tak nampak jalan. Betul tak? Dia ada dua cara kita respond to the situation. Satu, saya respond dengan negatif. Saya respond dengan menyumpah seluruh dunia. Komplain. Kedua, saya akan cakap, alah aku ni, kenapa aku ni buta, tak nampak jalan? Ke tak? So there's two way of looking at things. So that's why a lot of time we have to be positive in mind. Kalau you ada positive mind, I tell you, kejayaan itu pasti akan menghampiri kita. Okay? Bila kita bertekad untuk berubah, kita kena memberi sesuatu. Ingat, we have to sacrifice something to success. Tiada kejayaan tanpa pengorbanan. I want to tell you the truth because I tak nak cakap nanti you boleh berjaya tanpa berkorban. Sebab kita kena bagi apa? Masa. Kita kena bagi tenaga. Okay, cuba tanya orang yang dah berjaya. Tu yang cuba tanya Kak Ros. Kak Ros menghabiskan banyak masa buat training. Okay, kadang malam-malam orang message, malam-malam orang tanya soalan, malam-malam orang message lagi masuk. Tanya Puan Azini. Malam-malam sampai malam dia kena buat pendaftaran. Malam-malam pun dia kena buat verification. Tanya Melvin. Melvin sama juga. Bila dia first buat Atomy, punyalah banyak orang mau join. Dia pun sibuk. Tengok Jamal, sales master. Dia nak fight sales master tu, dia pun malam-malam tak tidur juga fikir pasal macam mana aku nak dapat PV aku ni. Macam mana aku nak dapat pairing aku ni. Jadi setiap orang yang ingin berubah, we have to sacrifice something. Whether it's masa ataupun tenaga. Okay. Now, my question to you guys is, dalam poin kedua ni lah, bila anda sudah ada dream, ada impian tadi, berapa banyak anda sanggup memberi untuk berjaya? How much are you willing to give? Sejam seminggu? 2 jam seminggu? 3 jam seminggu? 4 jam seminggu? Ingat, faktor kejayaan adalah apabila anda memberi more time dan fokus kepada benda yang anda ingin buat. Dan last but not least is berusaha. Tiada orang yang berjaya di Atomy tanpa usaha. You tanya sesiapa? You tanya DTA pun. You tanya DTA yang baru-baru ni dah pentas bersama saya. Akan dapat pentas bulan Disember. Okay? DTA, naik sales master. You rasa dia tak ada usaha ke? You rasa dia naik senang-senang ke? I tell you, dia pun buat live, buat benda, dia buat benda yang dia buat sepenuh, dia buat dengan full time, dia buat dengan usaha. Tak kisah, you artis ke, you datuk ke, you orang biasa ke, you orang apa ke, anyone masuk Atomy, pangkat sama je. Faham tak? Nobody masuk ke Atomy terus sales master. Nobody. Setiap orang masuk sebagai distributor,
kenalah beli barang dulu. Everybody akan melalui benda yang sama. No, bukan you masuk sebagai VIP, you terus boleh nak share Roastmaster. No such thing. You have to berusaha. Semua orang kena berusaha. You really understand this thing. Nobody naik for free in Atomy. We have to work hard. Tapi work hard kita ni di Atomy adalah berbaloi. Sebab kalau kita work 1 year, kita dapat passive income 10,000 untuk 3 generasi, 100 tahun. I rasa ini adalah satu benda yang sangat berbaloi. Right? It's a very worth it. Sebab kita dapat a continuous punya passive income di Atomy. Okay? So this is the kedua keazaman. Okay? So jadi maksud dari hari ini kita ada dua. Satu is kita ada impian. Kedua kita ada azam. These two are the first basic. Dua benda yang kita kena set dekat minda kita dalam 2 langkah kejayaan di Atomy. Okay? Okay. So I move on. Ketiga, tadi sudah ada impian. Dah ada azam dah. Aku dah menekat dah. Positive in mind. Nak berubah. Sanggup keluar dari zon keselesaan. Sanggup keluar daripada zon selesa. Sanggup keluar untuk membuat prospecting. Semua tu. Dan benda yang ketiga kita kena buat ialah senaraikan nama. Senaraikan nama. Ramai orang dia nak buat tapi dia tak tahu macam mana nak bermula. Jadi kita mula dengan senaraikan nama. Nama-nama orang yang kita boleh kongsi tentang Atomy. Now ingat, dalam membuat senarai nama ini, senaraikan semua nama yang anda kenal. Semua. Jangan cakap ini tak boleh, ini boleh, ini tak boleh, ini boleh, ini tak boleh, ini boleh. Jangan tapis. Jangan cakap untuk behalf of them. Tuliskan semua nama. Okay, sebab biasanya bila orang tulis nama ni, dia orang apa tahu? Dia orang prejudge. Mereka akan menjadi pengadil. Pengadil yang mengadili siapa yang boleh buat Atomy, siapa yang tak boleh buat Atomy. Itu yang bahayanya. Dah start bagi-bagi dah. Jadi tulis semua dulu. Okey, lepas tu beritahu mereka apa yang anda temui di Atomy. Apa yang keseronokan anda berjumpa dengan Atomy. Ingat, sebenarnya yang menyebabkan orang terpengaruh ialah keseronokan anda, kegilaan anda dengan Atomy. Tentang produk, tentang sistem, tentang syarikat. Itu yang membuatkan orang rasa viral. Viral ni bukan viral pasal tu. Someone is sharing something that is really excited. Itu yang membuat benda itu boleh become magnet. Dia become magnet ataupun menjadi satu tarikan yang sangat kuat disebabkan we are very excited about it. Okay. How you share Atomy? Kadang-kadang you share Atomy macam melepaskan batuk di tangga aja. Itu je lah. Lepas. Semua pun tak percaya. Semua cakap pun macam gitu je. Jadi you kena believe it, right? You kena seronok betul. Sampai cakap itu mata you akan keluar tu macam bling-bling. Macam ada kita orang nampak mata you macam itu. You pernah tak bercinta when you first berdating dengan you punya boyfriend and girlfriend? Cuba fikir semula. Bagi mereka dah kahwin kat sini. The first time you berdating dengan you punya girlfriend, first date, second date, third date. Dating pertama, kedua, ketiga. Pasti anda lihat mata kekasih anda macam ada elektrik. Macam ada tarikan yang sangat menarik. Macam ada satu benda daripada mata mereka. Itulah. Kalau you can share Atomy, something like that, I tell you, people will fall in love with Atomy. Alright? Tapi, untuk buat begitu, anda kena kongsi melalui pengalaman anda. Anda kena kongsi melalui pengalaman anda. Anda tak boleh kongsi tanpa pengalaman. Anda tak boleh kongsi tanpa menggunakan produk. Jadi, kalau anda betul seriously nak buat bisnes ni, anda kena mencuba produk Atomy. Kalau boleh cuba semua. Cuba semua. Tapi bukan semua you suka. Tak apa, you cuba semua dulu. Kalau you jumpa yang you betul seriously crazy, then you ambil produk itu dan kongsikan produk itu. Contohnya kan, you try 10 produk. Bukan semua produk you are crazy about. You pilih lah 2-3 produk yang you memang gila. You rasa, best gila this product. Then you talk about that product. Nah, itu akan menyebabkan you akan rasa kegairahan tu keluar. Okay? Dan you akan menarik orang. People akan rasa hairan. Kau ni, kenapa you suka sangat Atomy? Dia pun hairan. Tahu tak? People akan was wondering, why are you so crazy about this product, right? Because you share it with passion. Okay? So, maksud di sini, setiap orang akan menggunakan produk itu yang you jumpa. Tak cuma mereka menggunakan jenama lain. Mereka menggunakan brush gigi. Tapi mereka menggunakan brush gigi jenama lain.
Mereka menggunakan sabun mandi, tapi menggunakan jenama lain. Mereka menggunakan pencuci muka, tapi guna jenama lain. Jadi tugas kita ni untuk kongsikan pengalaman kita supaya mereka akan mencuba produk Atomy. Sebab produk itu memang mereka tengah pakai. Mereka tengah pakai. Bukan mereka tak pakai. Mereka tengah pakai. Jadi kita kongsi. Pasti akan yang melekat. Ingat, daripada 100 lebih produk di Atomy, dari hujung rambut sampai ke hujung kaki, pasti ada yang melekat. Tak melekat kat rambut, melekat kat muka. Tak melekat kat muka, melekat kat bibir. Tak melekat kat bibir, melekat kat badan. Tak melekat kat badan, melekat kat usus. Tak melekat kat usus, melekat kat mana-mana. Sampai ke kaki, semua boleh lekat. So pasti ada sesuatu yang akan stick to that person. Sebab kita menjual barangan kepeliharian. Okey? Lepas kita kongsi dengan mereka, barulah kita tahu siapa yang potensi jadi pengguna, siapa yang potensi jadi distributor, betul tak? Tapi sebelum tu, sebelum kita membahagikan mereka kepada kategori consumer dengan behavior, dengan distributor, kita kongsi dengan semua orang. Kongsi dengan semua orang. Tak kisah orang tu dulu. Ingat, senaraikan semua orang. Okey? Sangat penting. Lepas tu, satu faktor yang sangat penting dalam memotivasikan kita ialah sentiasa menambah senarai nama. Kalau boleh setiap minggu, setiap hari. Kalau teringat somebody, write down. Teringat somebody, write down. Sebab kalau kita hanya membuat senarai nama pada hari pertama yang kita join Atomy, lepas sebulan nama tu dah habis, kering kontan. Kita rasa kecewa. Kita rasa macam, alah, tak ada orang dah. Sebenarnya bukan tak ada orang. Mungkin kita tak terlintas dekat fikiran kita yang wujudnya orang yang kita kenal. Sebab lama tak kontak mungkin. Okey, dan bila kita menambahkan nama ni setiap hari atau setiap minggu, kita nampak nama itu bertambah, kita rasa seronok. Sebab makin ramai kita boleh kongsi dengan Atomy. Makin ramai nama itu. Okey, jadi terus tambah nama itu setiap hari, setiap minggu. Adakah kita perlu menamakan orang setiap kali? Tak semestinya. Contohnya, hari-hari saya pergi taman, terjumpa kakak yang menjogging dekat taman. Kakak yang menjogging kat taman kan? Hari nampak kakak itu. Tak kenal nama. Jadi, dalam senarai nama itu, tulislah kakak jogging taman. Lepas tu, bila pergi taman, cari peluang lah untuk cakap, hai kak, wah rajin kak bersenam. Buat topik. I tak kenal nama dia mula-mula. Tapi I tahu dia kakak yang jogging di taman setiap petang. Aku tulis dekat senarai nama, kakak yang jogging setiap petang. Kalau saya tahu orang itu adalah abang yang menjual durian tepi jalan tu, hari-hari saya limpas abang yang menjual durian. Saya teringat kat abang tu. Saya tulis kat senarai nama saya, abang yang menjual durian. Saya tak kenal lagi. Tapi bila saya limpas, bila saya menghampiri tempat itu next time, saya akan berbagi salam. Salam bang, abang jual durian tu sebab kawan. Jadi itu pun boleh menjadi potensi nama. Ingat, potensi nama ni tak semestinya nama yang kita kenal. Dia mungkin orang yang kita selalu nampak dekat kita punya aktiviti harian. Okey? Jadi itu adalah tips-tips yang kita boleh buat untuk menambah senarai nama. Okey. Dah tambah nama senarai nama dah. Okey? Ingat, saya ulang balik. Pertama tadi ada impian. Kedua, azam. Ketiga, dah berazam dah. Dan menulis senarai nama. Dah tulis senarai nama. Ini part yang paling penting. Nak menjemput mereka. Menjemput apa? Menjemput untuk mendengar tentang Atomy. Okey, bab menjemput ni yang paling susah sebenarnya. Sebab ramai orang fail tu jemput orang. Okey? Jadi, dalam kita menjemput orang, kita sebenarnya menjemput orang untuk mendengar tentang Atomy. Kita menjemput orang untuk berkongsi tentang Atomy. Kita tak menjual barang. Okey. Banyak sekali orang susah nak melepasi halangan ni ialah dia rasa macam dia ni tengah buat something yang apa kata orang macam MLM lah. Memang kita buat MLM, tapi MLM Atomy berlain. Tapi kalau otak kita ni tak boleh melepasi pemikiran yang kita ni macam mencari orang ke susahnya. Kalau kita fikir begitu, memang nak buka mulut itu susah. Tapi kalau kita fikirkan kita nak kongsi kebaikan produk, sesuatu yang baik, maka senang sebab kita share something good. Kita makan di restoran contohnya. Makan di restoran, makan laksa yang sedap. Okey, contoh hari itu saya bilang Langkawi. Saya makan nasi goreng yang sedap. Okey. Saya ambil gambar nasi goreng tu. Lepas tu saya post dekat Facebook. Oi, sedapnya nasi goreng ni. Lepas tu saya tag
lokasi restoran itu. Adakah saya rasa susah untuk post gambar nasi lemak, post nasi goreng, lepas tu check in dekat lokasi restoran tu? Adakah saya rasa macam susah? Tak. Kenapa? Sebab saya rasa sedap. Saya punya friend tahu restoran yang sedap. Should try this product. So kalau kita boleh post makanan-makanan yang kita makan, apa ni kata orang, tempat kita pergi, dengan percuma buat advertisement untuk orang tu, untuk restoran tu, untuk makanan itu, apa salahnya kita buat advertisement untuk produk yang kita pakai, yang kita rasa bagus? Sebenarnya tak ada beza. Beza cuma kita terasa, our mind, we think that we are selling something. We're not selling, we're just sharing. Okay, so bila cakap bab-bab sharing ni, ada 3 benda yang kita kena belajar. Okay, ingat, 3 things. Kalau you nak belajar dari Tommy, bab sharing ni, 3 things you need to learn. 1, you kena kongsi kebaikan produk. Okay, you kena tahu produk-produk tu. You kena tahu tentang perniagaan dia. You nak kongsi tentang business konsep. Apa konsep perniagaan Tommy? Okay, you kena cerita tentang pelan pemasaran. So there are a few ways yang kita boleh share nanti. Kita jemput. Tapi kita kena percaya dengan produk dengan syarikat dulu. Kita kena percaya dengan produk dan syarikat dulu sebelum kita boleh kongsi. Now, satu kesilapan yang orang buat selalu, dia over excited. Dia nak cerita semua dekat telefon. Dia nak cerita semua dekat pertemuan yang pertama. Jangan kongsi sepenuhnya melalui telefon. Mungkin terlalu excited. Kita just say, senang je conversation. Hello, Jamal. Lama tak jumpa. Jamal, aku terjumpa satu company ni best. Aku dah join lah. Tak boleh tidur saya dibuat company ni. Tapi saya sekarang tengah sibuk ni. Nanti saya share dengan you lah. I contact you balik. Letak telefon. Jangan kau terus cerita 1 jam. Kawan pun reject lah. Macam kita hard sell pula. So, my advice to you guys, first time cakap dengan kawan-kawan yang kita nak share itu, tak payah cerita banyak sangat. Bagi dia sikit-sikit preview je. Contohnya, mungkin I call Melvin. Melvin, oh ya, tell you baru-baru ni kan, I terbeli satu bros gigi ni yang buat gini. Gila, best. My gusi dah tak berdarah pasti. Memang best lah. I tak sabar nak kongsi dengan you. Tapi sekarang, I tak boleh cakap banyak lah. Nanti I share more with you lah. Okay? You terus letak telefon. Stop kat situ. Okay, let them have a curiosity about what you want to share. Nanti you can call back them nanti. Ingat, jangan macam desperate sangat. Kita tak payah back. Kita tak payah merayu sebenarnya. To be true. Atomy is such a good. Atomy adalah sebuah syarikat yang besar, produk yang sangat baik. Kita sebenarnya tak payah merayu orang untuk cuba. Kita hanya boleh kongsi dan pastinya satu hari nanti orang akan datang kepada kita mencari produk Atomy. Ingat itu. Jangan rasa kita perlu back people. Itu yang buat kita rasa susah kadang-kadang. Kita rasa macam, alah aku ni kena back ke? Okay? Jadi bila kita jemput orang ni, kita kena belajar cara yang baik. Dan kita kena bersemangat. Bersemangat kongsi dengan orang. Semangat boleh rasa daripada suara kita. The way we share. People know our excitement. Okay? Dan kita kena respect orang tu. Kita punya prospek. Okay? Kena respect mereka. Kalau mereka cakap, kita tengok feedback mereka. Jangan kita desperate nak close. Memang kita nak cepat. Tapi ada benda itu kita kena respect. Kita tak kena berbudi bicara baik. We have to have a good have a good sharing dengan mereka. Okay. And be professional. Jemput mereka. Dan of course must be ikhlas. Okay, you be very ikhlas. When you ikhlas, orang akan tertarik dengan keikhlasan kita berkongsi dengan mereka. Okay, sangat penting. Sebab mereka tak rasakan kita nak dapatkan mereka untuk untung duit. Ingat, in this world, di dunia ini, ramai orang nak duit menggunakan orang. Okay, I repeat. Di dunia ini, ramai orang nak buat duit menggunakan orang. Tapi jadi mereka sayang sangat dengan duit dan menggunakan orang untuk membuat duit. Itu salah. Sepatutnya terbalik. Kita sepatutnya sayangkan orang untuk dapatkan duit. You faham tak? It's supposed to be terbalik. Dunia sekarang dia itu tau, orang menggunakan orang untuk sebab dia sangat sayang, dia sangat suka dengan duit, dia gunakan orang. Tapi sebenarnya terbalik, kita sebenarnya sayangkan orang, care for people, love people, and then you get your money, right? So kita kena put this in mind because dekat luar sana mungkin banyak orang ada pengalaman tak baik bila dipergunakan untuk membuat duit, especially scam, especially money game. Alright,
So, step kelima. Ingat tadi yang saya kata tadi ialah first, you adalah impian. Kedua, you kena ada azam. Lepas azam, you kena senaraikan nama-nama you nak kongsi Atomi. Lepas tu, kita ada apa lagi? Kita kena jemput mereka. Jemput mereka untuk mendengar. Tapi menjemput mereka belum kongsi lagi. So, step kelima ni baru step yang kita nak berkongsi tentang Atomi. Okay, this is the step yang kita nak kongsi dengan Atomi. The next step, step kelima. Okay, tunjukkan plan berkongsi. 3 benda yang kita mesti tahu bila kita kongsi. 1, pengenalan syarikat. At least know basic about company. What is Atomi? Okay, apa itu Coma Beauty and Health? Apa itu Carry? Apa itu Coma Beauty and Health? So benda-benda itu basic kita kena tahu. Tak payahlah tahu terlalu banyak, tapi at least ayah dan ibu Atomi itu tahulah dari mana asalnya Atomi. Kalau orang tanya kita boleh jawab. Okay, pengenalan syarikat yang ringkas. Kedua, produk. Produk at least 1-2 produk yang anda tahu. Belajar tentang produk itu. At least 2-3 produk yang anda boleh master. Okay. Ketiga, pelan pemasaran. At least tahu macam mana make money. Okay. Pelan pemasaran belajar tentang pairing. How to get pairing. Apa itu general commission. Kalau tak hafal mastership pun, at least tahu macam mana dapat pairing. General commission. Okay. Tak pandai, belajar. Tak pandai, tengok YouTube. So, saya sarankan anda untuk belajar benda ini, anda tengah dengar banyak orang yang berkongsi di Atomi. Dekat YouTube banyak kan, dekat Facebook banyak. Orang-orang yang berkongsi tentang pengenalan syarikat, produk, pelan pemasaran. Pilih versi yang anda rasa anda comfortable. Anda rasa selesa berkongsi dengan you punya cara. Ambil versi orang tu. Lepas tu, make it your own version. Dan you kongsi dengan perisai anda sendiri. Okay, mungkin mula-mula saya suka perkongsian Kak Ros tentang syarikat. Saya akan copy paste dia, copy dia punya cara dia kongsi. Lepas tu saya akan tiru, copy sebab tak pandai kita copy lah kan. Betul tak? Itu yang China buat. Produk yang terbaik di pasaran dia copy je. Lepas tu terus dapat versi yang terbaik, lagi baik, lagi murah. So kita copy versi Kak Ros tadi. Saya copy, lepas tu saya akan practice apa yang Kak Ros cakap, ayat yang dia pakai. Saya praktis, lepas tu saya akan ubah suai dia menjadi versi Jason pula. Mungkin ada sikit sambal dia lain sikit, tambah sikit garam, Ajinomoto, mungkin itu versi akulah contohnya. Okay, jadi tak pandai, kita try to learn from someone first. Then kita ambil versi itu, copy dulu, dan kita improvise ataupun kita buat dia macam versi kita yang sendiri. Alright, so ingat, bila kita belajar, kita kena buat. Bila kita buat, baru kita tahu. Baru kita ada pengalaman. Ramai di antara anda di sini tak buat. Itu yang tak ada pengalaman. Sebab selama ni Kak Ros cerita, Azni yang cakap, semua bagi Azni Kak Ros je lah. Melvin bagi semua dia orang lah. Aku tak tahu. Yelah, Hang tak tahu sebab Hang tak pernah coba. Hang tak pernah try. Hang tak ada pengalaman. Macam mana tahu? Mana orang nak belajar berenang kalau tak terjun ke kolam? Mana orang nak belajar kayu basikal kalau tak naik ke basikal, mengayuh dan jatuh, lepas tu pandai mengayuh? Betul ke tak betul? Jadi kalau anda serius nak buat duit dengan Atomi, belajar tapi buat. Buat. Pergi buat. Belajar, buat. Okay? Jangan risau. Jangan risau anda tersalah cakap. Cuba, buat. Belajar melalui pengalaman. Lepas tu, berlatih. 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 Nak buat live dekat Facebook tak pandai. Berlatih. Kak Ros tak pernah terfikir dekat otak dia nak buat live kat Facebook pun selama ni. Umur dah 5 siri. Tak pernah terfikir nak buat live. Tapi kena Atomi punya pasal, dia belajar. Makcik pun pandai dah buat live dekat Facebook. Mengalahkan ramai-ramai anak muda-mudi. Jadi apa perbezaan antara Kak Ros dengan yang lain? Kak Ros pun makan nasi. Kak Ros pun minum air. Dia bukan makan besi. Tapi perbezaannya ialah dia belajar dan dia buat. Dia tanya. Lepas tu dia cuba. Fail, buat lagi. Fail, buat lagi. Cari mentor. Cari orang yang boleh ajar anda. Cari orang yang kita boleh ikut. Tanya. Lepas tu kita dah pandai. Okey. Jadi banyak orang di Atomi, leader-leader ni, dia stuck dekat sini tau. Dia tak boleh bergerak sebab
mereka tak buat. Mereka tak buat. So, pergi buat. Kongsi. Lepas tu, belajar, ada pengalaman, berlatih, dan anda akan jadi lebih baik. Ingat, dia bukan nak jadi perfect tau. Dia tak payah jadi perfect. Dia tak payah jadi macam 100% perfect. Tapi, dia kena ada progression. Dia kena ada improvement. Dia kena ada perkembangan dari masa ke semasa. Itu yang kita nak. Kita nak perubahan daripada 1 ke 10, 1, 3, 5, 6, 7, 10. Bukan hari pertama terus sampai 10. Tak ada. Tak ada begitu. Setiap orang akan getting better and better. So means to say that hari ini, you all pun sama. You guys kena belajar from tak tahu ke tahu. Alright? Bolehkah cabar diri sendiri? Cuba dulu. Okay? Jangan asyik semua harap upline. Nanti upline sakit masuk hospital sebulan. Terus grup apa ni hilang. Okay? Grup terus hilang. Okay, no, next one. Okay, kita kena kongsikan visi syarikat juga. Okay, kena tahu Atomy adalah sebuah hub pengedaran global. Okay, yang menjual barangan yang berkualiti tinggi dengan harga yang rendah. Semua itu penting. Lepas tu ajak mereka ke sistem kejayaan Atomy. Ini benda yang saya nampak ramai orang tak buat. Ramai orang tak buat. Ajak mereka ke sistem kejayaan Atomy. One day seminar, tengok video. Okay, katakan Mak Cik Kia tak pandai cakap. Saya nak jumpa Wan. Saya ni tak pandai cakap lah. Okay, I will say, Wan, saya ni bukanlah terror sangat nak cerita Atomy. Tapi apa kata Wan dengar dulu video ni. Wan ikut ODS ni. Cuba dengar. Dan beritahu saya, how do you feel about it? Okay, itu sebab tiada alasan orang yang tak pandai. Sebab Atomy dah mengambil semua yang teroris bercakap ni ke dalam one day seminar, Sastra Academy, okay? You hanya keluarkan idea untuk jemput dia orang aja. Okay? You tak pandai cakap, seriously, I tak expert sangat. Saya baru sebulan jagung. Setahun jagung. Bukan sebulan. Sebulan jagung. Bukan tahun. Sebulan jagung. Tapi apa kata, Wan dengar dulu, Wan ikut ODS online ni, dengar dulu dan tell me what do you think. Okay? Why I say tell me what do you think? Sebab kalau saya cakap dengan orang, macam you are better than me, sebab saya tak pandai kan, saya ni bodoh sikit. Wan, you sangat bijak kan Wan? Wan dengar dulu dan Wan rasa okey ke tak okey. Sengaja aku cakap begitu sebab kalau kita cakap Wan tu dia pandai, Wan rasa dia rasa aku dia pandai, aku pergi dengar. So sometimes kita inginlah kita buat bodoh sekejap. Itu buat bodoh. Tapi kalau betul bodoh pun tak apa. Cakap je. Boleh tak tolong saya dengar dulu tentang, boleh tak Wan tolong dengar ODS ni untuk saya. Sebab saya dah join. Tapi saya tak pasti betul okey tak okey. Apa kata Wan? Wan bijak kan? Buat banyak bisnes. Cuba Wan dengar dulu. Lepas tu beritahu saya. Oh, Wan pun rasa bangga. Oh, dia cakap aku ni bijak. Aku mau dengar lah. Jadi dengan dia langsung kawan anda akan dengar. Mungkin dia akan tertarik. Mungkin lepas dengar DTA cakap dia tertarik dengan bisnes ni. Jadi dia lagi hebat dari you. Kita lagi bagus. Betul tak? So, lagi satu lagi, bila kumpulan anda besar sampai 2,000 orang lebih atau 1,000 lebih orang, kita tak mampu nak menjaga semua orang. Macam magnet kan? Kalau magnet, kita dah paku. Ini paku. Letak magnet, tarik, paku akan terangkat ke magnet kan? Itu kalau magnet kuat. Magnet kuat DTA, kuat sikit magnet dia tarik banyak paku. Tapi sebanyak-banyak mana paku yang ditarik, akhirnya ada juga paku yang jatuh kat bawah tu, tak tertarik. Betul tak? Apa lagi Mak Cik Kia yang magnet lemah? Lagilah Mak Cik Kia ni mana lawan magnet lemah. Nak tarik paku 2-3 ketul pun cukup je tarik. Yang lain semua tak tertarik. Imagine kalau Atomy punya sistem ni, satu magnet yang besar, Atomy ODS semua ni, anda cuma lekatkan semua orang dekat magnet ni. Dekat magnet ODS, Atomy, Sastra Academy Atomy, biar mereka semua melekatkan sistem tu. Jadi bila mereka datang mendengar produk, mendengar pelan pemasaran, secara tidak langsung mereka akan bergerak dan berkembang ikut sistem. Dan boleh berjaya. Tak tahu you faham maksud saya ke tak? Itu maksud saya. Maksudnya faham Bagus. Okey. Sebab kita perlukan magnet yang besar. Iaitu ke sistem kejayaan Atomy. Itulah magnet yang mampu membantu kita menarik seramai orang bila ahli telah ramai. Kalau tak, Ailio habis pun tak habis cakap 100,000 orang. Jangan kerja sampai kata orang tak larat. Okey, jangan. Work smart.
Okey. Lepas tu kalau boleh, ajak upline untuk jumpa orang bersama-sama. Okey, on the job training. Sangat penting. Okey. Kalau anda ajak mereka pergi one day seminar, jangan hilangkan diri tak datang one day seminar. Sebab bila orang you ajak tu first time datang tengok online, you tak datang, mungkin dia rasa macam, alah, suruh aku datang, sendiri pun tak datang. Itu pun tak baik juga. So kadang-kadang saya ikut ODS online sesi academy bukan kerana saya ini apa, satu saya nak belajar sebab banyak speaker berlainan, memberikan rasa berlainan. Kedua, sebab saya mengajak saya pada downline leader datang dengar, kalau saya tak datang dengar, macam tak ada komitmen sangatlah dengan sistem ni. Jadi sometimes is to show up tu penting. Dan kita try to message dia orang. Aku kat sini lah, you kat mana? Kat mana? Aku kat sini lah. Aku punya upline datang lah, aku nak join juga. So, kita show by good example. Kalau kita sendiri tidak membuat benda itu, jangan harap downline nak buat. Faham tak? Please, I really nak menitikkan benda ni. Okay, tentang ajak orang tapi kita kena datang juga sekali. Okay, alright. Number 6. Lepas kita sudah mengajak mereka, sudah cerita semua tentang itomi, mereka sudah okay. So next one is sangat penting adalah kita buat follow up, tindakan susulan. Yang ramai orang juga gagal di step ke-6. Ramai orang dia buat sampai step ke-4 aja. Kita sampai step ke-5 dan ke-6. Step ke-6 ni follow up. Now, follow up ni penting. Sebab jangan harap orang tu beli satu brus gigi, lepas tu melekat kat itomi ya. Kadang-kadang tak berlaku gitu. Jangan harap benda tu dengan sekali je terus melekat dia jadi itomians ataupun dia terus jadi distributor. Sebab kita kena follow up, especially customer. Ingat, semua orang bermula sebagai customer. Kalau mereka sudah order barang, kena call mereka. Guna kaedah 137. Satu masuk dia hari pertama, dia orang terima produk, call dia orang. Barang dah sampai ke? Oh baguslah, seronoklah. Okey nanti jangan lupa try ya. Hari ketiga tanya dia, dah try ke produk itu? Dah ke try belum? Belumlah. Cek dia belum buka lagi barang tu. Kadang dia tak buka lagi. Hari ke-7 tanya lagi, dah pakai ke tak? Oh dah pakai, tapi tak best dah. Kenapa tak best? Sebab dia cakap lepas pakai cuci muka macam lebih kering. Rupa-rupanya dia salah pakai. Mungkin dia salah pakai dan dia salahkan itomi. Produk tak baik. So kadang-kadang follow up ni penting. Kadang-kadang customer ni dia salah pakai, dia tak pakai, dia order je, itu akan menyebabkan customer itu tak betul-betul pakai produk itu. Okey. Kalau anda boleh follow up customer 137 dan setiap 7 hari sehinggalah mereka menjadi your loyal customer, then you are there already. So mereka dah menjadi pengguna tegar. Okay, you kena follow up 137777. The next one could be setiap minggu. Memanglah kena buat ni sebagai permulaan. Bila mereka dah tahu produk itomi, dah biasa dengan produk itomi, dan kita boleh less follow up mereka. Just update mereka aja. Sebab customer ni adalah you buy VIP, betul tak? Dia adalah you buy VIP. Kalau tak ada customer seperti mereka, you buy business, kedai you tak bagus, tak jalan. Okay? Okay, next one. Kalau dalam follow up juga, jangan hanya jual sekali dan lupa. Oh, hari tu bukan main best lagi nak jual aku hemohim. Lepas aku beli hemohim, dia fight dengan Semester, bayang-bayang pun tak nampak. Tak message aku lagi. Hari itu follow up aku bukan main lagi. Halo sayang, jangan lupa beli hemohim. Halo sayang, jangan lupa ya. Lepas tu beli, 1 bulan tak dengar suara. Tak baik juga. Jadi jangan hanya cakap sekali dan lupakan orang itu. Jangan. Kedua, jangan beritahu sekali dan anggap orang itu tahu. Oh, cakap marketing plan sekali je. Lepas tu, you memang pandai lah. I tell you, sepandai-pandai mana orang tu, dia kena dengar banyak kali baru masuk otak. Dia baru tenggelam. I cakap dia tenggelam dalam hati dia. Dia sink in the heart. Tenggelam betul-betul dalam. Kadang dia tenggelam, dia melekat kat luar je. Dia tak masuk lagi. Dia belum tenggelam ke dalam otak dia lagi. Jadi, cakap beberapa kali. Sebab kenapa? Orang tak suka tanya sebab tak nak kelihatan macam bodoh. Banyak orang takut nampak macam bodoh. Kalau aku tanya soalan Kak Ros ni, Encik, aku macam bodoh pula. Jadi, kalau tanya, faham ke? Faham. Tahu ke? Tahu. Pandai kan? Pandai. Padahal tak pandai. Tapi, kita manusia takut nak tanya, cakap kita bodoh. Takut nampak bodoh. Jadi, try to nampak bijak lah. Padahal tak tahu.
Nah, jadi kita punya tugas, jangan cakap awak bodoh, tapi kita kena ulang beberapa kali mungkin. Sehingga dia betul-betul faham. Tanya balik dia, apa yang anda faham. Tanya balik dia. Check for understanding. Check dia punya pemahaman. Okey? Ingatlah. Ingat yang penting. Okey. Ketiga, jangan anggap mereka tahu. Sebab MLM Atomy, dia punya sistem, dia punya budaya, dia punya bisnes berlainan dengan syarikat-syarikat lain. Jadi, jangan kerana orang tu dah biasa buat MLM, kita anggap dia tahu. Cerita dengan dia juga. Cerita dengan dia apa itu Atomy, apa budaya Atomy, apa sistem Atomy. Supaya mereka tahu. Jangan anggap mereka tahu. Lepas tu, alamak, kalau aku tahu, itu berlaku. Kalau aku tahu, memang tahulah. Sebab kita anggap dia tahu. Lepas tu dia tak tahu, buat salah, cakap salah, semua salah. Lepas tu adalah kita menyesal. Kalau aku tahu dia tak tahu, aku dah cakap dengan dia dah. Itulah kena dah. Jadi untuk elakkan kalau aku tahu, baiklah engkau buat dia tahu sekarang. Jangan anggap dia tahu. Alright? So, sangat penting. Okey, ada 4 jenis sambutan yang kita mungkin dapat ketika kita buat follow up. Yang pertama, yang hijau ni. Kalau hijau ni maksudnya yes. Kalau untuk kat yes, paling sukalah. Kita boleh buatkan dia distributor to consumer. Kedua, kategori yang biru ni. Orang cakap, let me think. Biar aku fikir dulu. Okey juga, orang ni dalam kategori zon-zon yang mungkin okey juga. Jadi kita boleh encourage dia, follow up dia. Okey, memberikan dia lebih maklumat tentang Atomy sebab dia cakap saya nak berfikir dulu kan. Lepas tu ajak mereka untuk mendengar ODS. Lepas tu kena follow up dalam masa 2 hari, 48 hours. Orang-orang yang cakap dia ingin mempertimbangkan tu, kita kena follow up dalam masa 2 hari. Jangan terlampau lama. Kalau orang kategori C, tengoklah nanti macam mana. Ini bukan dia bukan nak mempertimbangkan, dia cakap tunggu. Orang ini kita kena maintain kontak dengan dia. Mungkin satu hari nanti dia akan masuk ke kategori B. Daripada C ke B. Okey, kita sentiasa update perkembangan kita dengan dia. Kita update apa yang kita buat di Atomy dengan dia supaya dia tahu apa yang kita berlaku dan minta 5 nama rujukan. Contohnya, I jumpa Kak Azini. Kak Azini mungkin tak berminat lah. Dia kata, aku tu tengok dulu lah. Aku ni sekarang sibuk lah. Oh, Kak Zini sibuk Memanglah Kak Zini memang orang sibuk kan, saya tahu. Terima kasih Kak Zini. Tapi Kak Zini, gitulah Kak Zini. Kalau Kak Zini sibuk kan, boleh tak Kak Zini ada kawan-kawan 5 orang ke, 4 orang ke yang berminat dengan bisnes Atomy ni. Mungkin Kak Zini boleh tolong mereka melalui Atomy. Boleh tak Kak Zini rujuk nama kepada saya? Okey. Jadi mungkin Kak Zini tak buat, tapi dia boleh rujuk 5 orang yang mungkin berminat untuk menyertai Atomy. Walaupun dia tak buat, tapi dia boleh rujuk orang. Ingat, apa yang orang tak buat saya nampak selalu ialah minta nama rujukan. Tak salah minta nama rujukan. Tak salah, kita bukannya buat benda haram. Sebenarnya dia tolong orang. Okey, kita bukannya along. Kita nak tolong. Okey, so jangan risau. Minta, buka mulut. Orang tak berjaya ialah orang tak buka mulut. Di Atomy, anda pasti gagal jika anda tak buka mulut. Itu saya garanti anda gagal kalau tak buka mulut. Okey, kategori keempat, orang yang menolak. Okey, orang yang menolak ini kita kekalkan persahabatan kita, be professional dengan budi bahasa yang baik supaya satu hari nanti mana tahu hati dia terbuka, dia akan masuk ke kategori hijau. Okey, update mereka untuk tentang perkembangan anda di Atomy dan belajar untuk buat dengan lebih baik lagi. Tanya upline. Upline, adakah saya ni terkasar bahasa ke? Adakah saya ni terlampau direct ke? Adakah saya punya cara salah ke? Buat review. Mungkin cara kita kongsi itu bersalah. Cara kita cakap itu salah. So, kita improve. Alright? Okay. So, ini adalah bab tentang follow up. Kalau anda ada soalan, anda boleh type di chat box. Nanti saya cuba suruh Kak Bros tengok soalan, kita boleh jawab. Okay, kita ada masa nanti untuk soal jawab. Okay, saya ada lebih kurang 10 minit lagi. Saya akan habiskan sampai jam 10. Okay, step ke-7. Ingat, step pertama ada impian. Okay, step pertama tadi. Step kedua, berazam. Kena ada azam. Step ketiga, anda kena ada senarai nama, buat listing. Step keempat, buat jemputan. Step kelima, anda kena bentangkan, share the plan. Okey, keenam, bila share the plan anda kena follow up. Lepas follow up baru kita masuk ke counselling.
Nah, bab counseling ni, step 7-8 ni pun jarang orang buat. Kadang-kadang, kemungkinan besar anda tak berjaya selepas 2-3 tahun di Atomy sebab anda tak buat sampai step ke-8 atau step ke-7. Step ke-7 ni, counseling. Okey. Sekejap, saya minum air dulu. Okey. Counseling ni bukan senang, tapi bila grup anda besar, okey, anda kena belajar buat counseling. Okey, dan bila anda mau nak diamond, anda kena ada 2 sales master sebelah kiri dan 2 sebelah kanan. Masa ini anda kena buat counseling sebab anda are building leader. Okey, anda building leader, bukan build customer dah, kena build leader. Jadi kena buat counseling. Tapi Jason, saya tak pernah lah buat counseling, saya tak pandai lah membimbing orang. Betul, tak pernah. Tapi tak ada orang di dunia ni dilahirkan terus jadi leader. Faham tak faham? Bukan orang keluar dari perut mak ni terus nampak, oi ini Perdana Menteri. Tak ada. Tak ada orang lahirkan perut terus jadi Perdana Menteri. Orang akan oleh proses untuk itu. Jadi tiada pemimpin yang dilahirkan jadi pemimpin. Pemimpin menjadi pemimpin sebab mereka nak memimpin dan mereka belajar. Mereka ada impian. Mereka want to be somebody. That's why they change. Right? So untuk counselling ni, kalau Makcik Kia selama ni tak pernah buat counselling, boleh belajar. Itu berita baik ya. Okay? Tapi, satu benda yang saya tak boleh tolong lah kalau you all nak buat counselling ni. Apa itu? Apa yang saya tak boleh tolong? Ialah, kalau impian anda cukup besar, nak untung 50,000 di Atomy, maksudnya anda mau jadi SRM, betul tak? SRM, Shareholders Master, 50,000. Kalau impian anda sebesar, nak 50,000, di bab counselling ni, anda tak boleh elak. Anda kena buat juga. Sebab anda nak capai 50,000. Jadi, bila anda ada impian besar 50,000, apa yang berlaku? Anda ada sebab kenapa anda mesti buat counselling. Sebab anda nak dapat 50,000. Anda ada sebab tu tak? Anda ada why. Bila anda, kenapa, apa why dia? Mungkin why dia ialah untuk suruh mak saya berhenti kerja. Saya nak pencengkan mak saya awal. Saya nak pencengkan bapak saya awal. Okay, ada orang tu impian, mungkin hari ini saya umur 30, mak saya masih bekerja. Ada orang impian cakap, I nak untung 50,000 sebab I nak pencengkan my parents awal. Orang kena kerja 55 hari, 55 tahun. Aku nak pencengkan mak bapak saya pada umur 50, cukup. Mak, bapak pencen. Aku dapat 50,000 setiap bulan. Aku bayar gaji kau. Aku beli masa kau. Your parents. So, kalau anda ada big why, anda ada sanggup berubah, jadi anda akan sanggup untuk buat counselling. Sebab buat counselling ni, satu benda sangat penting ialah hati kena besar. Hati tak boleh dibuat dari kaca, ya. Hati tak boleh buat kaca. Sikit-sikit, merajuk, sikit-sikit marah, sikit-sikit, aduh sakitnya hati aku. Tak boleh, tak boleh. Bila anda nak counselling, anda nak memimpin orang, you have, one thing is your heart have to be big enough. Ingat, bila impian dah besar, okey, impian dah besar, minda pun kena besar sekali. Bila minda besar sekali, hati pun kena besar sekali. Jangan bila impian besar, minda sempit, hati sempit, tak boleh, minta maaf. Minta maaf, tak boleh. You akan menangis setiap malam. Aku dikecewakan. Kenapa jangan aku begitu? Jangan, nak jadi berjaya, nak jadi counselling, jangan. So, I nak cabar you all malam ni. Kalau you jenis yang hati macam kristal, sikit-sikit menangis, belajar, tabahkan hati. Ringankan telinga. Penting. Alright. Itu sangat penting. Itu yang saya tak boleh tolong. Saya mampu mengulur tisu je. Dengan bagi you sokongan, encourage you. Okay. Okay. Bila buat counselling ni adalah komunikasi dengan pemimpin. Maksudnya kita komunikasi dengan orang-orang bawah kita yang nak berjaya. Betul tak? Those leader kita. Now, leader ni kadang-kadang ada leader yang susah nak ditangani. Ingat, orang yang susah ditangani biasanya orang hebat juga. Faham maksud ini ya? Kadang-kadang orang itu mula-mula susah sebab orang itu memang hebat. Tapi kalau kita boleh handle dia, pasti meletup. Betul tak? Jadi jangan begitu. Orang yang susah handle ni orang yang memang kuat. Jadi kita kena jadi kuat. Okey. Apa yang kita buat masa review ialah kita kena mengkaji perkembangan peribadi dia. Okay, kita kena review. Kaji ni maksudnya review lah. Review perkembangan dia. Adakah dia telah membuat apa yang dia telah rancang, dia punya maklumat, okay, dia punya pairing. Adakah dia dapat pairing? Okay, adakah dia dapat pairing sebulan sekali je? Kenapa? Grup dah besar. Kenapa pairing sekali? Adakah masalah PV tak masuk? Adakah sebab ahli tak bertambah?
Adakah masalah kumpulan? Adakah masalah produk? Jadi bantu mereka, bagi tips ya, dan paling penting ialah mencari solution. Bimbing mereka untuk mencari jawapan, sangat penting. Okey, so itu adalah tugas-tugas kita masa counselling. Counselling ni, ingat, bukan masa kita untuk menembak downline. Jangan. Counselling ni, most of the time, you are listening. Tanya soalan dan mendengar. Bukan menembak. Kenapa kau tak buat ini? Kenapa kau tak buat ini? Kenapa kau tak cari orang? Itu bukan review, itu bukan counselling. Counselling is always a two-way communication. Ask question, ingat, kita ada dua telinga, satu mulut, dicipta Tuhan, ada sebabnya. Imagine kalau kita ada dua mulut macam telinga, satu mulut, satu telinga di sini, dua mulut kat tepi dua ni. Mampus, gosip kiri kanan. Itu sebab dua telinga ni ada sebabnya. Dengar lagi banyak, cakap sikit, especially dalam counselling. Cakap, biar dengar dulu. Dia listen to them. Sangat penting. Okay? But counselling ni, you boleh rujuk Azini lah. Azini pandai. Dia ni memang expert dalam counselling. Sebab dia pun selalu counsel orang. Counsel orang B40, semua tak. Boleh rujuk lah Kak Azini. Okay. Biasa counselling ni one-to-one ataupun dalam kumpulan kecil. Okay. Counselling ni sangat detail. Dia akan tanya soalan, kita tanya soalan untuk check understanding. Okay. Tanya mereka. Okay, ikut, kalau mereka ada masalah, kita boleh ikut dalam aktiviti mereka, mungkin kita boleh nampak apa masalah dia dan cari penyelesaian. Okay, kadang-kadang dalam masalah pun ada juga keluarga besar pun susah juga. Ada adik tak suka kakak, kakak tak suka dengan cucu, cucu tak suka dengan nenek, nenek geram dengan adik, adik geram dengan cousin kan. Pasti berlaku. Dekat keluarga you pun berlaku kan. Apatah lagi dalam keluarga Atomy yang rangkaian yang unlimited tu. Bayangkan. Tapi itu sebab kita kena sampaikan budaya yang betul. Dan kita boleh replikasi yang betul. Which is the last step. Lepas counselling, the last step kita kena buat ialah duplikasi. Replicate. Okay? Kita tak nak satu Azini, satu Rimi, satu Wan, satu Jamal, satu Melvin, satu Kak Ros je. Kita nak berpuluh-puluh Kak Ros, berpuluh-puluh Azini. Bayangkan kalau aku ada 10 Kak Ros kat grup air. Aduh, kalau 10 Kak Ros, aku rasa aku di Star Master dah ni. Contohnya. So, kita mau naik, duplikasi mesti berlaku. Kalau tak, kita kerja sampai mati nanti. Susah. Kita buat seorang diri. Alright? Teamwork is very important. Now, dalam duplikasi ni sangat penting. Ialah, apa benih yang kita nak tanam, kita kena make sure kita adalah master copy. You are the master copy. Betul tak? Kalau kita nak dapatkan buah pisang, tanam pisang. Dapat pisang. Nak durian, tanam durian, dapat durian. Takkan kita tanam pisang, dapat durian. Adakah berlaku begini? Tak pernah kan? Tanam apple, dapat orange. Tak ada. Jadi benih apa yang kita semai, buah itu yang kita dapat. Maksud saya di sini ialah, hari ini kalau you nak buat master copy you kepada downline, make sure you semaikan benih yang betul. Yang benih master copy itu is you. It's you. Okay? You replicate the thing to downline. Okay? Maksud dia, bapa borek, anak rintik. Betul tak? Jadi, bila anda mengajar cara betul, maka downline akan mengajar benih betul. Kalau anda ajar ajaran sesat, downline akan ajar lagi sesat daripada anda. Okey. Dan tunjukkan teladan yang betul. Tunjukkan teladan yang betul. Ingat, cakap kena serupa bikin. I'm telling you the truth. Kalau you nak buat tim yang sangat kuat, cakap satu hal, buat betul-betul. Jangan cakap-cakap bukan main lagi, dah buat itu macam lain. Itu yang tak ada respect. We lost respect from our people. Ingat, respect is earned. You earn the respect. Sebab dalam Atomy, bukan you bayar gaji dia orang untuk dengar cakap you. Faham tak? You bukan bos. You memang outline. Tapi bukan you bayar gaji. Saya tak bayar gaji Azini untuk mendengar cakap saya. Atomy yang bayar dia duit atas usaha dia mengembangkan jaringan dia. Saya cuma sebagai upline akan guide dia dan bimbing dia. Tapi untuk buat itu, saya kenalah mendengar solehat apa ni segala rintihan dari Kak Azini, masalah dia, saya kena bagi solution, baru saya boleh tolong. Betul tak? Jadi
Jangan cakap, oh kau downline aku, kau mesti ngacak aku. Jangan. Ingat, kita semua ni adalah entrepreneur. Tauke shopping mall. Okay? Tak terima gaji dari sesiapa pun kecuali Atomy. Jadi kita kena betul buat rangkaian kita betul-betul. Duplikasi, contoh dan teladan sangat baik. Jadi upline yang anda inginkan. Kalau anda rasa aku harap aku mau dapat seorang upline yang begitu, tapi anda jadilah upline itu. Jangan cakap kalau boleh aku mau dapat upline begitu. Jangan, tapi tunggu. Ada orang tu dalam grup saya lain, dia komplain. Komplain apa? Komplain upline. Upline aku tak baik lah. Tak layan saya lah. Tak ajar saya pun lah. Macam lagi bodoh dari saya lah. Dia komplain upline. Apa gunanya? Kalau anda rasa upline anda tak pandai, anda jadi upline lagi pandai daripada upline anda untuk jadi upline yang lagi baik kepada downline anda. Faham tak? Anda boleh mengubah sebagai seorang upline yang baik. Janganlah macam upline anda yang tak baik. Faham? You can change it with yourself. Tak payah komplain upline. Kita sendiri jadi upline baik. Kita jaga rangkaian bawah kita. Kita jadi leader yang bagus untuk bawah kita. Kita dapat duit daripada rangkaian kita. Kita tolong orang bawah kita. Dan kita jadi pemimpin yang baik. Then itu akan jadi satu cerita yang kita boleh banggakan. Betul tak? You will be proud because you become the leader yang membantu ramai orang dan mengubah hidup ramai orang. Tapi kalau you duduk asyik, duduk 5 tahun di Atomy, dari tahun pertama sampai tahun kelima hanya sales master. Tapi setiap kali meeting komplain upline. Komplain upline. Selamanya begitulah anda. Okay? Jadi, jadilah upline yang anda inginkan. Okay? So, bila kumpulan besar tadi, saya cakap tadi, masuk dalam sistem kejayaan Atomy. Okay? So, 8 langkah kejayaan ini penting untuk mencapai auto sales master. Sangat penting. Okay? Kalau anda lihat hari ini, sebab hari ini saya cuba habiskan dalam masa sejam. Sebenarnya kalau saya nak terangkan lagi detail, dia ada banyak lagi information. Tapi saya tak nak go very detail. So, 8 step ni bermula dari apa? Saya ulang balik. Step pertama tadi ialah kita nak ada impian. Step kedua, azam yang kuat. Okay, sebab kalau tak ada azam kuat, anda akan give up setengah jalan. Okay. Tulis senarai nama, jemput mereka, jemput je tau. Belum lagi nak share, baru kita share. Okay. Untuk share, kena belajarlah, of course ada ilmu. Lepas tu follow up, counselling dan duplikasi benda yang sama. Supaya orang bawah kita tu pun membuat benda yang sama. Tu 8 step ni. Orang bawah pun membuat sama. Malam ni mungkin ada di antara kita telah sampai step ke-3, ke-4. Ada yang sampai step ke-7. Ada yang dah sampai step ke-8. Okay. Kalau anda belum sampai step ke-8, kita kena go more lah, panjat lagi lah. A few more step kita kena belajar. Alright. So ini adalah 8 langkah kejayaan in Atomy yang standard across semua Atomy yang di-sharekan oleh Mr. Park Hang-gil. Sejak Atomy ditubuhkan pada tahun 2016, kita telah menggunakan sistem ni, dikongsikan di seluruh Atomy punya negara lah. So saya cuma kongsikan dia dalam versi bahasa Malaysia lah, seringkas yang boleh, supaya anda faham. Okay. Malam ni ingat, anda tak ingat semua pun tak apa. Anda ingat apa yang anda ingat itu anda buat. Lepas tu boleh tengok balik apa yang kita belajar malam ni supaya kita boleh praktis. Alright. So before I end and pass to Kak Ros, jadi dalam 8 langkah kejayaan ini, apa yang saya cakap ialah semua proses ni akan take time. Tapi how fast and how slow is up to you. It's up to you. Orang yang rajin, dia boleh buat cepat sebab dia berikan masa, komitmen dan usaha untuk benda itu berlaku cepat. Ada orang yang menunggu, dia lambat sikit lah. So, I cannot say how long. How long you should ask yourself. How long you want, how fast you want to be successful. The speed is really up to you. Produk sama, platform sama, step sama, semua sama. Semua orang masuk Atomy, pangkat sama. Cuma usaha dan azam dan impian dan semua itu yang membezakan kejayaan orang lain dengan kejayaan kita. Okay? Jangan selalu mengukur kejayaan orang lain dengan ukuran kita. Bagi saya, kalau kita membandingkan diri dengan orang lain, kadang-kadang boleh mencacatkan kita, tak baik. Paling penting, kita ukur diri sendiri, jadi diri yang lebih baik. Sebab hari-hari tengok posting kawan yang telah berjaya, sakit hati pula. Cemburu pula. Apa tu, dengki pula. Bila dengki, cemburu, negatif, dah, sangkut dah. Sangkut dah.
Siapa bersalah? Hang bersalah. Siapa yang jealous? Hang pula yang jealous. Siapa yang dengki? Engkau pula yang dengki. Bila anda dengki, rezeki tak masuk. Terus tutup pintu rezeki. Salah siapa? Bukan salah kawan yang berjaya itu. Kawan berjaya itu cuma berjaya aja sebab dia buat betul-betul. Kita yang banyak fikir ni, asyik membandingkan dengan orang lain. Ingat, setiap orang ada cerita di sebalik kejayaan masing-masing. Yang penting, your own story. Kita jadi lebih baik dari diri kita semalam. Kita jadi lebih baik daripada diri kita bulan lepas. Itu yang kita nak. Be a better self every day, every month, every year. Dan pasti kita boleh berjaya. Okey? Kalau anda cukup matang, tengok orang berjaya, kita terinspirasi. Okey. Tapi ada orang kurang matang, tengok orang berjaya, dia jealous. Itu masalahnya. Cemburu ni. Okey? So sangat bahaya. Tapi dalam Tommy, yang penting adalah kita kena ada niat yang baik. Niat baik, fikir baik-baik, niat baik-baik, pasti kita akan menarik banyak benda baik-baik ke dalam kita punya bisnes, ke dalam hidup kita, dan menarik banyak orang-orang yang baik-baik belaka ke dalam kita punya kumpulan. Alright, so itu saja. Ada sebarang soalan, nanti kita boleh jawab. Okey, saya akan pass masa balik ke Kak Ros. Okey, ada 2 soalan. Sebelum saya pass soalan kepada Jason, kita ambil sikit je apa yang Jason cakap tadi. Dia kata orang hebat susah nak handle. Tapi kalau kita boleh handle orang tu, maka kita punya satu grup akan jadi hebat. Okey? Sebab itulah itu adalah salah satu formula daripada Jason untuk kita sama-sama berjaya. Dan salah satu cara untuk berjaya adalah kita kena khatam mengenai Atomi untuk kita berjaya secara berjemaah. Okey, soalan pertama yang diajukan, macam mana nak follow up kalau kalau belum start, walaupun dah masuk sebulan tapi belum start beli apa-apa lagi. Kalau tanya banyak kali takut dikatakan paksa membeli. Okey. Kalau kita dah follow up beberapa kali, I think kita boleh move to the next person lah. Teruskan. Jangan start dekat situ. So kita masih maintain sebab sometimes kita tahu kan mungkin orang tu akan cari kita balik. Tapi kita jangan start dekat situ. Jangan otak kita risau. Kita move on. So next. So nasihat saya ialah move next. Kecuali orang tu ada signal lah, dia nak, tapi mungkin kita boleh panggil upline tolong. Tapi kalau orang tu macam total reject, kita move on lah. Dia tak beli kan? Mungkin ada sebab dia tak beli. I tak tahu sebab dia, tapi mungkin belum masa dia. Mungkin dia ada masalah dia, I don't know. So tak apalah, kalau kita try our best, then kita move on. Baru sebulan. Belum lama lagi. Saya dulu pun ambil masa lebih daripada sebulan. Saya rasa 4 bulan kot baru membeli. Saya join Atomi kan. Saya join Atomi, saya beli sebelum akaun saya expired. Lebih kurang I think maknanya setahun tak sampai setahun. Macam almost nak expire. My upline remind saya, Jason, you tak beli lagi barang. Beli lah. Itulah pembelian aku pertama. Lepas lebih kurang 10 bulan aku rasa. Jangan risau. Kalau setakat sebulan jangan risau, itu biasa. Itu biasa. Jason ni 2 tahun orang follow up dia untuk dia join Atomi, untuk dia aktif dalam Atomi. Dia masuk sebab free, lepas tu jaga hati kawan, masuk je lah. Lepas 2 tahun barulah dia decide untuk buat Atomi. Itu 2 tahun. Ni baru sebulan. Relax lah. Malu nak cakap. Okay. Terus. Satu lagi, kalau orang kata tengok dulu apa perlu buat, if pakai konsep follow up tu, what is the best solutions? Okay, kalau tengok dulu maksud dia nak mempertimbangkan, dia tak reject. Tapi ada orang tu dia takut sebab budaya Malaysia ni dia malu nak say no, dia akan macam berbudi bahasa. Saya mempertimbangkan dulu, kemungkinan dia tak nak, tapi it's okay. Since dia saya mempertimbangkan, then maksudnya kita masih ada peluang untuk kita follow up lah. So bagi saya, kalau dekat buku kita tu, buku Atomi tu, dalam senarai nama tu, you mungkin boleh kategorikan mereka kepada macam traffic light lah, hijau, oren, merah. Kalau orang yang dah mempertimbangkan ni, masukkan dia ke dalam kategori mungkin oren ke merah.
Lepas tu, tapi nama dia masih kat kategori itu. Mungkin kita boleh kembali semula sebulan lepas tu. Mungkin lepas sebulan, selepas anda beraksi, berkongsi ramai orang, skill anda lagi hebat sekarang. Kali ini mungkin buka mulut, sangkut dah. Sebab sebulan lepas, you jumpa dia, tak meyakinkan dia. So you put dia dekat list merah dulu. Lepas tu anda practice lah sebulan. Dah sharp dah. Mungkin kali ini you cakap melekat pula. It can happen. Sebab anda lagi pandai untuk berkongsi. Okay, follow up melalui WhatsApp je boleh tak? Boleh. Cuma WhatsApp ni tak tengok muka, tak dengar suara. Bagi saya susah kita nak tahu reaksi orang tu. So bagi saya, I still prefer WhatsApp. WhatsApp kalau dia reply okey lah, kita boleh cakap. Tapi kalau boleh, komunikasi yang paling number one lah is berjumpa kalau boleh. Sebab PKPP mungkin tak boleh jumpa lah. Tapi kalau one to one minum teh tu boleh kan. We try to have the first priority, iaitu kita jumpa dulu. Tak boleh, kita telefon, at least suara atau video call. Kalau tak boleh, baru suara sahaja. Kalau tak boleh, baru mesej sahaja. Bagi saya, kita ikut keutamaan tu kalau boleh lah. Boleh. Sorry, tak ada masalah. Boleh. Cuma kita susah nak tahu dia punya respon. Unless you tahu lah. Jason pakai skincare apa? Kulit macam glass. Dia pakai 99% of all the products. Gitu. Nak macam tu, kena pakai macam tu juga. Segala produk dia try. Habis dia beli. Bukan sahaja di mall Malaysia. Mall Korea pun dia beli juga. Yelah, nak jadi duta, apa boleh buat kan? Nak keluar cakap tu, muka dah boleh bercakap lah. Itu paling penting. Tengok muka dah bercakap. Okay. So, macam mana nak make sure that downline tetap bersemangat untuk buat Atomy? Okay. Kalau nak bagi semangat downline, saya punya pendapat lah. Kita sendiri kena semangat dululah. Maksud dia, kita sendiri kena semangat supaya kita boleh menjangkitkan, bukan virus COVID-19, menjangkitkan virus Atomy ni. So kita first of all, kita kena maintain api. Api semangat itu ada. Lepas tu kita teruskan membakar mereka sampai mereka terbakar. Okay, tapi cara teknik itu, aku tak ada teknik lah. Tapi maksud saya, make sure you, manusia ni sangat pelik lah. Kalau orang, you perasan tak? Ramai orang yang boleh menarik orang ramai ikut dia, atau terbakar semangat. Sebab orang yang diikut tu pun sangat semangat dan sangat energetik. Betul tak? Dia macam virus. Itu sebenarnya one factor lah. What I see lah. You tengok, banyak orang-orang yang luar sana yang macam those yang boleh jadi pemimpin, those yang boleh mempengaruhi, those yang menjadi inspirasi pada orang lain, biasa mereka akan lagi panas daripada orang lain. You can see they are more different than the rest. Kita pakai apa? Harimau ungu. Kenapa harimau ungu? Sebab singa ungu. Sebab tak ada singa yang warna ungu. So bila anda jadi singa warna ungu, anda akan outstanding daripada lain. Jadi anda akan menginfluence orang lain. Okay. I mean that will be my advice lah. Tapi of course untuk bakar semangat, lepas anda semangat, anda nak bakar semangat dia pun, we have to know apa yang orang itu perlukan. Okay. Apa yang orang itu nak. Kita kena menggaru di tempat yang gatal. Gatal betul lah. Kalau garu di belakang, di sini gatal, garu sinilah. Jangan sini gatal, you garuk kepala. Tak kenalah. Itu yang tak bakar semangat. So, setiap orang pasti ada satu area yang kita boleh tolong dia ataupun kita boleh masuk di mana dia perlukan Atomy. Itu yang boleh bakar semangat dia. So, we need to know the switch. Switch yang betul lah. Jangan main tekan switch sebarang, nanti blackout. Tekan switch yang betul. Okey. Soalan seterusnya, ada kawan minta pendapat tentang produk, sedangkan kita baru je try produk tu. Apa perlu kita advise sebab belum nampak hasilnya? Okey, kalau kes begitu, bagi saya, kalau tak payah tunggu hasil lah sebab takkan nanti tunggu hasil dia jadi kebas orang. Kita kena cepat juga kan. Kalau orang tu dah buka mulut, tak minta, kita register dia terus. Okey? Jangan, okey, lepas tu step kedua, saya akan register dulu lah. Okey? Kita lock dia tu. Kedua, kalau kita tak ada result lagi, kita boleh pinjam result orang lain lah. Mungkin dalam
Facebook, dalam mana-mana ada orang lain punya testimoni, kita pinjam dulu, tak apa, it's okay. Sebab orang tu dah tanya kan, tapi you can beritahu lah, saya baru try, tapi saya dapat tahu daripada kawan-kawan lain yang ada result, inilah dia punya result. You hantarlah gambar, hantarlah testimoni, itu pun boleh bantulah, pinjam orang punya dulu, sebelum you ada you punya testimoni. Sebab kadang-kadang kita pilih satu produk, sebabnya kenapa kita pilih that product. So mungkin you boleh share kenapa you pilih that product. Sebab mereka ada masalah itu, mereka punya produk, they have some problem dengan kesihatan kulit, that's why they need the product solution. Okay. Then memang kena share dengan ikhlas lah. Share dengan ikhlas. Yes. Okay, ada soalan lagi? Oh, kawan saya takut bila tahu Atomy ni MLM. Okay. Apa nak jawab? Adakah anda takut sebab Atomy MLM? Tak ada kan? You tak takut kan? Yes. So kalau you tak takut, you tak risau, then you just share je. Don't worry. Sebab you tak ada mentality begitu kan. Tapi kalau orang itu ada mentality itu, kita tak boleh nak ubah dia punya mentality kadang-kadang. Mungkin orang itu ada pengalaman pahit. Okay? Mungkin pernah tipu. Kena tipu before apa kan. So kita tak boleh ubah itu. Tapi apa yang saya rasa boleh adalah kita go by product. Sebab produk taklah MLM sangat. Betul tak? Produk yang macam you beli kat Shopee Mall je kan, online kan. Tak rasa macam MLM sangat. Kecuali sebab kalau kita asyik cakap pasal duit ni, bunyi mungkin terlampau MLM pula. So let's start with product. Why don't we start product? Maybe they can help. Is it okay, Amalin? So maksud dia, let's try with product dulu sebagai seorang pengguna. Mungkin itu taklah macam terlampau. Okay. Pengalaman saya dalam Atomy, mula-mula saya memang menolak Atomy itu sebab MLM jugalah. Tetapi bila saya berkenalan dengan produk dia, bila saya start pakai produk dia, sebab pakai produk, beli produk sama juga kalau kita beli dekat luar pun. Cuma bezanya dalam Atomy kita membeli untuk invest. Kita dapat barang tapi at the same time kita invest. So tak ada rugi apa-apa pun. Therefore, bila kita go kepada produk dan kita rasa sendiri produk tu macam mana, dan kita boleh start to share. Yep. Okay. Ada lagi satu soalan. Dalam Atomy, jika upline berjaya dan downline belum berjaya, adakah itu disebabkan kesalahan upline? Oi, soalan ni saya baca balik soalan. Macam boleh tahan je. Ya, saya balik pada dalam Atomy, jika upline berjaya dan downline belum berjaya, adakah itu disebabkan oleh kesalahan upline? Bagi saya, dia tak ada 100% kesalahan siapa-siapa tau. Okay, you can say that mungkin upline tak bimbing, mungkin upline tu ada 70% punya tanggungjawab seperti tak bimbing. Tapi bagi saya, downline nak berjaya, dia boleh cari upline lagi atas tu yang boleh bantu. Tak semestinya dia harap upline seorang ni. Mungkin sponsor you memang hanya seorang pengguna. Walau orang sponsor yang masuk Atomy tu hanya nak mengguna je. Dia tak boleh bantu anda untuk berjaya. You carilah orang atas lagi. Atas lagi. So bagi saya, I don't like to blame my upline lah. I will always want to ask myself, apa yang saya boleh buat? Kita pasti boleh berjaya. Faham tak? Kalau downline tak berjaya, kenapa? Dia boleh mencari upline yang boleh tolongkan. Tak semestinya orang first ke atas dia. Orang ke atas macam all the way up. Cari orang. Kalau tak boleh pun, boleh terus join ODS, join online success academy, online seminar, percuma. Ada internet, ada smartphone, belajar kat situ. Jadi macam tak, bagi saya, I don't really like to blame people lah untuk kejayaan sendiri. Tapi kalau upline berjaya, tak semestinya you tak berjaya, tapi you hanya one of the leg aja tau. I'm sure upline ada banyak orang juga. Dia bukan hanya kerana anda seorang je itu. So actually kalau upline berjaya, downline tak berjaya, kemungkinan upline tak nampak you. You tak cukup, you tak menjerit kuat sangat. Dia minta tolong ke upline. Sebab ingat, upline ada beribu orang, dia tak nampak you, dia nampak kepala hitam je. Tapi kalau you angkat kepala menjerit, at least upline nampak muka you daripada kepala hitam tu,
Yang menonggak ke atas tu is muka you nampak lah. Dengan suara you mungkin dia akan turun dan menolong you. Betul tak? Dan dia nampak you minta tolong. Jadi try to reach out to upline yang berjaya itu. Boleh? I hope that answer the questions. I won't say it's kesalahan upline. It's really cari upline yang boleh bantu anda lah. Pasti ada orang yang boleh bantu anda, Tommy. Okey, soalan seterusnya. Bagaimana kita nak buat kawan-kawan yang bertanya bila kita update barang-barang yang kita guna? Maksudnya kita bagi feedback kebaikan barang dan tiada kawan-kawan yang bertanya. So kita nak dapatkan pertanyaan tu. Oh, iaitu mungkin dari segi copywriting lah. Kalau you cakap pasal posting Facebook, copywriting tu penting lah. So copywriting ni kita boleh belajar lah. Kadang-kadang macam I nampak dekat group Azini tu, one of the group yang sangat aktif ni, dia punya leader selalu bagi sampel script dalam posting. Lepas tu kita ubah sendiri. Sebab script tu macam copywriting tu boleh mewujudkan curiga orang terhadap produk want to know more. How you write the words lah. How you write it, everything penting. Tapi kalau kawan-kawan kita tak tanya pun, it's okay. Terus kongsi je. Sometimes mereka tengah tengok, mereka perhati tapi mereka tak tanya. Mereka tengok, mereka tak tanya. Tapi tak apa, posting je. Terus posting. Don't worry. Mereka tengah observe sebenarnya. Mereka tengah perhatikan dulu. Mungkin mereka akan tanya nanti. Okay? Okay. Downline selalu boleh lebih berjaya daripada upline. Saya pernah alami yang macam ku tahu cerita ini di mana ya. Okay, soalan seterusnya. Boleh bagi bayangan new product next year yang nak masuk mall yang menarik tak? Boleh cerita dekat client time promote. Ini banyak ni. Banyak itu baru. Itu rahsia kerajaan lah, nanti kita cerita lah. Itu bab lain. tapi there will be a lot of product lah, don't worry. Barang-barang yang kategori baru akan masuk. Makanan, semua tu. Dan produk GIGS Malaysia pun kita akan carikan. Okay. Apa perlu kita buat jika downline menyalahkan upline, sedangkan upline dah berusaha bersama berjemaah untuk berjaya? You cannot make everyone happy. You cannot make everyone happy. This is the fakta. Fakta ialah you cannot make everyone happy. You tak boleh puaskan hati semua orang. Jadi pasti ada orang tak puas hati dalam kumpulan you. Tapi you do your best that you can to help as much as you can. So, I rasa kalau kita berdiri kalau kita buat benda yang betul, niat kita betul, kita mungkin seorang yang cakap kita tak baik, tapi ada 100 downline yang cakap kita baik, aku rasa aku baik. You get what I mean? Kalau 100 orang, kalau setakat seorang cakap aku tak baik, tapi 99 cakap aku baik, aku rasa the truth is I am baik. Tapi kalau 99 orang cakap aku tak baik, satu orang cakap aku baik, dan kemungkinan besar aku tak baik. Faham tak? So, don't worry about satu mulut tu je. Mungkin ramai orang yang appreciate us. Okay? Dan this is life lah. Don't worry. Move on. Asal kita niat kita betul kan? Niat kita betul, kita buat benda betul, tak ada buat benda yang salah, kita tak mempergunakan orang lain, kita tak menipu, kita buat benda yang betul. Aku rasa biar God let God deal with it lah. Kita tak salah. We don't need to answer to that person. Okay. Saya pun sebenarnya tak puas hati ni, tak puas hati dengan Jason sebenarnya. Bila nampak ada burung kecil kat tepi dia tu. Cuba cerita sikit burung kecil dia tu. Burung Atomy ni. Ini auto SM yang pin. Saja pakai malam ni untuk tunjuk you all supaya nanti you all pun dapat juga pin-pin. Okay, ada orang nak perfume dengan deodorant daripada Atomy. Okay. Okay, so kalau ada soalan lagi ke untuk Jason? Tak ada lah. Okay. Kalau tak ada, then we will end here. Azam Mall di Malaysia next year. Azam Mall, okay. No. Tak secepat itu sebab banyak perkara yang perlu diuruskan. Tapi berita baiknya ialah next year kita akan ada new delivery punya partnership. So kemungkinan kita akan ada selain GDEX, kita ada pertambahan syarikat yang akan menguruskan penghantaran
yang additional, one or two more yang sekali buat penghantaran supaya lagi servis akan lebih baik. Itu memang dalam perancangan, jangan risau. Okey. Okey. Adakah kelas online apa? Okey, kelas online ni terpulang kepada Kak Ros lah, Kak Ros yang atur. Sekarang saya tukar cakap je. So, you cari upline UO, nak kelas minta. Tapi cakap apa topik. Okey? Okey, so yang terbaik. So saya akan akhiri malam ni dengan satu cerita yang saya dengar 2 hari lepas lah. Ada seorang pekerja spa ni, dia ditipu oleh bekas suami dia untuk buka perniagaan dan hutang bank dekat 200,000 100,000 lebih. So dia join Atomy, I think was like a few months ago, and lepas dia join Atomy, dia sekarang dah auto sales master. Of course dia ada usaha lah, dia cari duit. Dan syukurlah sebab sekarang sebab dia bankruptcy kan, sebab nama dia dipakai untuk buka perniagaan, jadi dia punya nama dah blacklisted dan bankrupt sebab ditipu lah oleh bekas suami. So apa yang berlaku ialah bila dia buat Atomy, dia dapat duit, so duit tu tak ada bank account, so dia tersimpan duit tu. Tadi dia pergi ke Jabatan Insolvency dan mereka agree untuk buka akaun bagi dia supaya duit Atomy boleh masuk dan untuk membantu untuk potong, untuk melafalkan dia punya hutang lah dengan bankruptcy itu. Dan syukurlah sekarang dia dah bayar dalam masa untuk membayar balik, dan I was happy to share that lah. And dia sangat bersyukur lah kerana ada Atomy dan diperkenalkan Atomy sebab membantu dia untuk bangkit semula sebab nama dia memang dah blacklisted. So apa yang saya nak kongsi ialah di luar sana ramai orang yang memerlukan Atomy. Okey, ramai orang perlukan Atomy sebab mungkin dia ada masalah-masalah tentu yang dia perlukan Atomy. So tugas kita hanya berkongsi, dan kalau orang yang perlukan itu nampak peluang, saya pasti kita boleh membantu ramai orang di luar sana. So it's a very good story. I think dia akan share dekat online SA ke ODS nantilah tentang kisah dia ni, this lady. Very good story. So bantu orang yang bankrupt. Okay. Okey, itu gunanya kalau kita join Success Academy. Banyak sangat cerita-cerita menarik, banyak sangat cerita-cerita daripada zero to hero yang kita boleh dengar untuk menaikkan semangat kita.